sambung lagi dengan AutoCAD kelas. So saya rasa saya akan proceed dengan laju sikit lah sebab kalau saya slow down pun nak tunjuk dia punya interface tu, saya just tunjuk dekat dalam laptop sajalah sebab tak dapat nak tunjuk face to face kan. Biasanya kalau dalam kelas saya akan tunjuk secara face to face tu, saya akan tunjuk one by one lah pada setiap orang. Okay, jadi yang dalam online ni just tengok apa yang saya tunjuk tu. Nanti kalau tak faham boleh tengok balik recording yang saya dah record lah untuk kelas ni. Alright. Jadi baru 29 orang join. Okay, tak apalah. Kita proceed je dulu. Okay. Untuk nota semua sekali nota ni saya baru upload nota yang terbaru. Bukan yang terbaru lah. Maksudnya nota yang full version. Kalau sebelum ni saya dah upload dekat dalam Teams tu slide saja. Okey, yang ni saya ada upload full version punya nota. Termasuk yang AutoCAD ni lah. Okey, jadi AutoCAD ni kita dah chapter 6 lah ni. Okey, chapter 6. Kalau nak tengok detail tentang AutoCAD ni boleh tengok dalam information sheet ataupun nota nombor 6 nanti saya dah upload dekat dalam Teams tu nanti. Okey. Jadi saya untuk kelas saya ni saya tak refer sangatlah pada nota, saya just pick mana yang point-point yang penting je ya. Okey, so saya share dulu slide. Siapa yang dah install yang dah install AutoCAD? Ada tak yang dah install AutoCAD? Kami dah je untuk plan layout punya. Untuk plan layout. Tapi yang tu AutoCAD Plan 3D betul ke? Betul. Plan 3D, okey. AutoCAD yang saya guna ni dia bawah sikit lah. AutoCAD Plan 3D tu dia atas sikit. Boleh guna jugalah, tapi sebaiknya kita pakai AutoCAD yang basic dulu. Sebab dia punya dalam AutoCAD Plan 3D tu dia punya shortcut dia banyak lagi. Dan saya nak tunjukkan dia punya basic AutoCAD tu susah sikit lah kalau dalam tu. Tapi kalau dah faham basic dia, boleh je guna mana-mana pun. Sebab dia lebih kurang je. Okay, so sekarang nampak saya punya ni saya punya screen nampak Nampak sir. Okay. Alright, saya tutup dulu. Okay, jadi hari ni kita akan terus tengok pada kita punya AutoCAD interface. Hari tu saya dah tunjuk lah AutoCAD interface ni. Macam mana starting dia. Kalau kita buka AutoCAD ni, saya gunakan AutoCAD 2018 lah. Kalau awak gunakan version yang lain, sama jugalah. Pergi dekat start menu dan carilah AutoCAD. Macam saya AutoCAD 2018 dan saya klik dekat AutoCAD 2018 English. Kalau 2020 dia akan tulis lah 2020. Okay. Kemudian bila dah masuk kat sini, okay, first kali kita kena create satu file yang baru lah. Jadi macam sebelum ni saya dah pernah ajar lah. Kita klik dekat new file di sini. Okay. Jadi bila kita keluar dia punya dia suruh select template. Okay, template ni kita boleh pilih lah mana-mana template. Tapi saya suggestkan kita start dengan template kosong dulu. Jadi template kosong ni yang ni lah, acad.dwt ni. Tapi jangan double click terus. Jangan double click terus. Kita akan masuk dulu menggunakan unit dia. Sebab bila kita masuk double click terus kat sini, dia akan terus masuk unit inci. Jadi kalau inci ni, kalau kita punya drawing tu memang dalam inci, tak ada masalah. Tapi bila kita punya drawing tu, kita nak buat dalam milimeter, dia problem sikit nanti. Dia punya ukuran tu jadi macam tak match lah. Jadi cara dia, kita select je dulu. Kita punya acad ni maksudnya yang kosong lah. Kemudian dekat tepi open ni, kita akan nampak ada anak panah kecil ni kan. So kita klik kat situ.
Okey, kita ada option untuk open terus ataupun open dengan no template untuk imperial. Imperial maksudnya inci dan kaki. Okey, ataupun kita boleh juga buka open with no template metric. Jadi kita nak gunakan metric sebab kita punya ukuran dalam milimeter. Jadi saya ambil metric, barulah dia akan open kita punya sistem AutoCAD kita ni, background dia menggunakan milimeter. Okey, tu saya just ulang lah. Saya pernah terangkan sebelum ni. Okey, itu penting juga tu sebab kalau kita buka menggunakan unit yang salah, nanti kita nak buat lukisan tu dia tak berapa sesuai lah dengan drawing kita. Alright. Okey. So saya just explain sikit lah apa yang ada kat atas ni. Okey, hari tu saya dah bagi tahu bahagian atas ni kita panggil sebagai ribbon. Okey, kemudian bahagian atas daripada ribbon ni ada home, insert, annotate ni. Yang ni kita panggil ribbon tab lah. Ribbon tab. Dan di setiap ribbon tab ni adalah dia punya function-function dia. Okey, annotate, parametric, view dan sebagainya ni. Biasanya kita dekat home je. Sebab kat home ni dah ada dia punya shortcut untuk semua kita punya tools yang kita perlukan lah. Especially drawing tools, modify tools, okay, dan juga layer. Okay, jadi drawing tools saya rasa saya dah terangkan sikit hari tu. Semua tools untuk kita buat draw. Jadi kita nak buat line, kita nak buat polyline. Polyline ni dia line juga tapi dia bersambung. Kemudian circle. Circle ni ada banyak lah jenis dia. Circle yang kita tahu center, radius dia, kemudian diameter, 2 points, 3 points dan sebagainya. Okay. And then kita ada arc. Arc ni ada beberapa jenis lah. Cara nak buat arc ni. Arc ni adalah sebahagian daripada bulatan. Sebenarnya kalau kita tak biasa guna arc ni, kita guna circle biasa pun boleh juga sebenarnya. Okay, kemudian dekat tepi sini yang kecil ni ada juga rectangle dengan polygon. Saya tak sure hari tu saya dah tunjuk ke belum. Kalau tak tunjuk lagi tak apa, kita akan cuba buat terus dalam latihan ke sekejap lagi. Kemudian kita ada ellipse. Okay, ellipse ada ellipse yang ada center. Ellipse ni dia ada dua axis. Ada dua axis. Satu axis yang major dengan axis yang minor. So yang ni kalau kita tahu center dan dua axis itu. Kemudian kita ada juga axis end. Okay, kita tahu 3 point pada axis pada kita punya ellipse dan juga ellipse 3 arc. Ini arc macam sebahagian pada ellipse lah. Okay, kemudian yang kedua yang penting juga adalah modify tools. Kalau ada apa-apa masalah boleh interrupt saya, bagi tahu saya apa masalah. Ataupun ada soalan ke, boleh just interrupt je. Okay, so panel yang kedua ni dipanggil sebagai modify tools. Modify tools ni untuk kita modify draw yang kita buat, drawing yang kita buat. Yang ada kat sini contoh macam ada move, ada copy, stretch, rotate dan sebagainya lah kat sini. Okay, kemudian dua ni yang penting lah. Bila kita nak draw, dua ni penting. Okay, saya bagi contoh lah. Saya buat satu contoh menggunakan draw tools dan juga modify tools. Okay, contoh saya nak lukis sesuatu. Saya nak lukis, let's say saya nak lukis satu circle. Okay, let's say saya gunakan circle center radius. Bila saya ambil center radius ni, dia akan tanya kita point untuk center kita. Jadi kita start lah dekat mana-mana. Contohnya saya nak start dengan koordinat center saya pada 0. Okay, saya letak 0, 0. Okay, 0x, 0y. Jadi saya tekan enter, dia akan pergi pada center, dia akan pergi pada 0 tu. Okay, kemudian dia tanya kita punya radius. So kita letaklah radius berapa yang kita perlukan lah. Let's say saya letak 50 radius, 50 mm. Dan saya tekan enter, jadi saya dapatlah satu circle. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada?
Okay, sorry ada anak saya tadi. Okay. Okay, yang ni kita dah buat garis bulatan. Let's say saya nak buat satu lagi objek menggunakan, let's say saya buat gunakan rectangle. Okay, saya nak create satu rectangle pada bulatan ni. Nanti saya nak cut dia lah. Okay, sebelum tu kalau kita tengok dekat sini, dalam AutoCAD ni kita ada, bila saya gerakkan saya punya mouse ni, waktu saya dah select saya punya command saya ambil rectangle tadi, saya masuk dekat drawing ni, dia keluar hijau dekat center bulatan tu, kalau perasan yang tu kita panggil sebagai object snap. Object snap ni dia snap pada point-point penting pada sesuatu objek tu. Contoh macam bulatan dia pada center. Kemudian ada juga pada kuadran. Kuadran tu pada 4 point di dalam bulatan ni. Di sisi bulatan ni dia tak keluar sebab saya tak settingkan dia. Okey. So saya nak pick pada point di kuadran. Contoh kat sini saya tak ada. Jadi saya boleh onkan dia. Kalau dekat bawah ni kita tengok kita ada object snap punya apa kita panggil, object snap punya on off lah. Jadi saya klik dekat anak panah kecil ni, saya boleh onkan apa object snap yang saya nak. Okay, contohnya macam ni, saya nak onkan kuadran. Okay, bila saya dah tick kat sini, okay, bila saya nak buat sesuatu objek, contohnya macam rectangle ni tadi, saya pick pada point sini, dia akan keluarkan satu lagi warna hijau, dia panggil kuadran. So itu adalah kegunaan object snap lah. Okay, jadi saya akan snap. Let's say saya snap dekat sini satu. Kemudian saya bawa ke sini, saya nak dia ke bawah. Okay, so saya tahu dia punya lebar tadi. Sorry. Saya tak pakai ni lah. Saya tak pakai rectangle lah. Saya pakai line. Pakai line biasa. Jadi saya akan pick dekat kuadran ni. Saya bawa ke bawah. Okay. Satu lagi saya nak tunjuk. Bila kita nak lukis dalam AutoCAD ni, kita ada satu lagi function untuk dapatkan garisan yang tegak. Kita panggil sebagai orthogonal mode. Macam mana nak onkan orthogonal mode ni? Dia ada dua cara. Sama ada kita klik dekat bawah ni ada orthogonal mode, gambar bentuk L tu. Okay, ataupun kita simply tekan F8. Okay, saya tekan F8, dia akan onkan orthogonal mode. So orthogonal mode ni untuk kita dapatkan garisan yang mengikut axis, axis X dan axis Y sahaja. Jadi dia tak lari lah. Dia tak pergi ke sudut. Jadi saya gunakan orthogonal mode dan saya masukkan ukuran saya. Let's say saya letak sini 100. Jadi dia terus dapat 100 panjang dia. Okay, kemudian saya tekan escape untuk saya cancelkan semua command saya. Okay. Dan saya buat satu lagi line daripada sini Dari sini. Saya bawa ke bawah. Okay, saya masih onkan orthogonal mode. Jadi saya masukkan nilai 100. Okay, kemudian saya sambungkan ke N kat sini. Okay. Kalau nampak di sini saya onkan, saya tarik je, dia ada hijau. Hijau tu menunjukkan objek snap dia tengah on lah. Okay. Saya klik kat situ, jadi saya akan dapat bentuk macam ni lah. Okay, kemudian saya tunjukkan pula kegunaan untuk modify tools pula. Okay, modify tools dekat sini saya nak tunjukkan macam mana saya boleh potong bulatan ni daripada persentuhan antara garisan dengan bulatan ni. Okay, saya gunakan satu command yang dipanggil sebagai trim. Kat sini ada command trim. Okay, trim ni dia okay, kalau kita tengok gambar contoh dia bagi tu, trim ni dia ada boundary. Boundary ni sebagai ending, starting dan ending untuk benda yang kita nak potong tu lah. Kita nak trim tu. Okay, sebagai contoh, saya ambil command trim ni. Saya select dulu command trim. Okay, dia akan keluar untuk suruh kita select objek. Okay, jadi saya akan select objek dua boundary saya. Saya nak potong bahagian bulatan ni. Jadi saya akan select dua garisan tepi ni sebagai boundary saya. Tu guna. Apa nak guna?
Okay. Saya akan select dua boundary ni, iaitu garisan yang tepi sini satu dan juga garisan tepi sini satu sebagai boundary dia. Kemudian saya akan tekan enter. Enter pada keyboard ataupun saya juga boleh tekan right click pada mouse. Dua-dua function tu samalah. Biasanya saya akan tekan right click lah sebab dia lebih mudah. So, saya tekan right click. Jadi dia akan suruh arahan yang seterusnya select objek yang kita nak trim. Jadi saya nak trim di dalam bulatan ni. Jadi bila saya arahkan saya punya cursor ni ke bulatan tu, dia dah nampak dah bayang dia padam. Jadi saya select je. Jadi saya akan nampak bulatan tu dah dipotong. Okey, kemudian saya tekan escape untuk saya tamatkan semua command saya. Ini sebagai contoh lah penggunaan drawing tools dan modify tools. Sebenarnya ada banyak lagi yang saya perlu terangkan. Contohnya macam dia punya snap tool ni tadi kan, objek snap ni tadi, kalau saya off dia tak boleh kena dekat point-point tu, dekat point-point pada objek. And then kalau saya offkan orthogonal, dia akan bebas lah. Contoh. Okey, setakat ni ada soalan? Soalan? Tak ada saya. Tak ada? Okey, tak apa. Okey, sekarang ni itu salah satu benda yang kita ni lah, kita familiarkan dulu dengan drawing tools dengan modify tools ni. Okey, jadi sebelum saya tunjukkan lagi yang seterusnya, saya nak terangkan dulu tentang koordinat sistem. Koordinat sistem, saya tak ada slide sebab saya tak sempat nak sediakan slide. Tapi dalam AutoCAD ni, kita ada dua jenis koordinat sistem. Dipanggil sebagai absolute koordinat dan juga relative koordinat. Saya nak tunjuk pun, okay, saya boleh conteng sikit lah kot. Saya conteng gunakan Word lah. Okey, koordinat sistem. Koordinat sistem di dalam AutoCAD. Besarkan sikit. Boleh saya tulis macam ni supaya saya tak sempat nak sediakan slide. Okey, koordinat sistem dia ada dua. Satu kita ada dipanggil sebagai absolute koordinat. Okay, yang kedua kita ada relative koordinat. Relative koordinat. Okey, apa beza antara dua ni? Absolute koordinat maksudnya adalah koordinat yang dia refer kepada AutoCAD punya sistem. Okey. Kalau boleh saya tunjukkan dekat AutoCAD ni. Bila saya buka je AutoCAD, kita akan nampak apa nama ni? X dan Y axis dekat sini. Okey, X dengan Y axis. XY axis ni adalah dia punya kosong-kosong, dia punya center ataupun kosong-kosong untuk the whole system dalam AutoCAD ni. Jadi apa-apa koordinat yang refer pada kosong-kosong sini kita panggil sebagai absolute ni tadi. Okey, absolute koordinat. Okey. Manakala untuk relative koordinat ni pula dia adalah koordinat yang refer kepada point yang baru. Okay, point baru. Okay, sebagai contoh macam ni, saya tunjukkan satu contoh untuk saya buka mic. Okay, saya tunjukkan contoh untuk absolute koordinat dengan relative koordinat ni, penggunaan dia. Okey, yang pertama saya tunjukkan absolute koordinat tadi. Absolute ni contoh saya buat line. Jadi saya buat line. Okey, saya nak masukkan line tu saya perlukan satu point. Okey, saya boleh je nak klik dekat mana-mana kan. Tapi saya nak dia spesifik dekat point 00. Jadi saya masukkan 0, 0. Jadi dia akan starting daripada 00 tu lah. Okey. Jadi untuk saya gunakan absolute koordinat, saya perlu offkan, kalau awak perasan dekat tepi ni dia ada nombor kan yang saya boleh masukkan nilai dia. Okey, saya perlu offkan satu benda ni iaitu dynamic input dia panggil. Saya offkan dynamic input ni.
Okey, kalau tengok sini dia dah tak ada dah interface untuk kita masukkan nilai tadi. Yang ada bayang-bayang tadi tu kan. Dah tak ada. Sebab kita gunakan absolute coordinate. Jadi absolute coordinate ni cara kita nak masukkan dia punya command dia ataupun dia punya ukuran dia, kita perlu masukkan direct daripada command line di bawah ni. Okey, di bawah ni ada command line ataupun tak perlu klik kat situ. Kita tak perlu klik kat situ. Kita just type je. Contohnya saya nak pergikan line saya ni pergi ke point 100 x 100 y 0 Jadi saya just masukkan saja 100 koma, okey, cara dia nak masukkan koma dan masukkan kosong sebagai y kalau nampak kat bawah ni 100 koma kosong, maksudnya 100x 0y. Jadi bila saya enter je, dia akan pergi pada point untuk 100 dan kosong tu. Kan? Ya. Okey. So next katalah saya nak pergi point saya punya garisan ni, saya nak pergi kepada point 100 maksudnya x saya 100, y saya 100. Jadi dia akan berada di area sinilah. Kalau saya gunakan absolute coordinate ni, saya just type je 100, 100. Jadi dia akan dapat point tu di situ. Okey. Saya escape dulu. Kalau kita tengok sini, garisan ni adalah 100, panjang dia 100, point dia 100 kosong kat sini. Kemudian garisan yang ni pula, dia punya point yang atas kali ni adalah 100 100, 100 100. Dari mana? Daripada point XY sini, kosong ni. So ini kita panggil point dekat sini ke sini adalah 100 100. Kita panggil dia sebagai absolute coordinate. Macam tu. Okey. Sekarang saya tunjuk pula beza dengan relative coordinate. Okey, untuk relative coordinate dia ada dua cara nak masukkan dia. Sama ada kita nak offkan dynamic input ni macam sekarang ni. Tapi kita masukkan nilai sebelum kita masukkan koordinat kita letak satu simbol alias alias pada depan command kita tu. Okey, sebagai contoh saya padam balik yang ni, padam balik garisan 2 ni. Okey, saya guna command line yang sama tadi. Okey, first saya masukkan dulu 00 sebagai saya punya starting tadi. Okey, ini cara yang pertama untuk relative coordinate Jadi saya masukkan dulu macam tadi 100 sebab untuk starting ni kita letak je lah sebab dia 100, jarak dia 100 Jadi saya letak jugalah 100, 0. Jadi saya dapat point yang sama dengan tadi. Tapi untuk yang seterusnya ni, saya nak letak ke atas ni. Kalau sebelum ni saya letak 100 100. Tapi kalau saya nak gunakan relative, relative ni maksudnya sekarang ni kita berada pada point yang sini kita berada pada point yang aktif dekat sini. Jadi reference kita akan guna reference kita 00 kita pada point yang sedang bebas ni lah. Jadi instead of saya letak 100 100, saya nak dia bergerak ke arah y y tu maksudnya ke atas lah. Y 100, tapi saya punya x saya tak bergerak, saya punya x masih lagi pada point yang sama kat sini. Jadi x saya bergerak sebanyak 0, y saya yang bergerak sebanyak 100. Jadi kalau tadi saya letak 100 100, kali ni saya gunakan relative coordinate, saya boleh tekan shift, saya masukkan alias, okey. Simbol alias tu x saya 0, maksudnya saya tak bergerak langsung. Okey, and then koma saya letakkan x 100, y 100, sorry. Okey, kalau tengok dekat sini, command saya ni ada alias 0, y 100. Jadi bila saya enter, dia akan dapat point yang sama dengan tadi. Cuma beza dia, kita gunakan relative coordinate untuk bina line ni lah. Okey, itu cara yang pertama untuk relative coordinate. Ataupun cara yang lebih mudah, biasanya kita tak guna cara yang lambat ni. Biasanya kita onkan sahaja kita punya dynamic input, sebab dynamic input kita ni biasanya dia dah set up dengan relative coordinate
Okay, saya tunjuk pula dengan cara menggunakan dynamic input ni. Jadi saya padam balik dua line ni. Okay, saya masuk semula line. Okay, starting saya masih lagi kosong-kosong sebab saya nak point kosong-kosong ni saya just type dulu sebab kita tak boleh nak pick exactly dekat kosong-kosong. So saya masukkan kosong-kosong. Okay, kalau awak nampak tu, tadi dia tak ada input input number tu kan. Yang ada sekarang ni dia 129.9 something tu dengan sudut 22 degree kan. Okay, kali ni saya gunakan dynamic input untuk saya buat garisan. Jadi untuk dynamic input ni kita boleh assist dengan beberapa benda lah. Yang pertama kita boleh assist dengan orthogonal mode tadi, iaitu kita tekan F8. Bila saya tekan F8, dia akan assist kita dengan garisan yang horizontal ataupun vertikal. Jadi dengan cara ni lagi mudah lah. Let's say saya nak masukkan 100 tadi, saya masuk je nilai 100 saja. Saya tekan enter, dia dapat point yang tu. Kemudian saya masih onkan lagi orthogonal mode saya. Saya bawa ke arah atas pula. Okey, nampak tak? Dia sama juga. Dia relatif. Dia hanya Y sahaja yang kita masukkan. So, kita masukkan 100 lagi. Kita dapat point yang sama dengan tadi lah. Okey, so saya offkan balik orthogonal. Okey, dan saya tekan escape untuk saya tamatkan semua command saya. Jadi line yang sama macam tadi. Cuma kali ni saya gunakan dynamic input. Boleh dapat? Ada apa soalan kat ni? Boleh ya? Okey, so koordinat sistem saya dah terangkan dan juga dynamic input tadi untuk kita kita buat garisan sebagai relatif koordinat lah. Biasanya kita onkan dynamic input ni lebih mudah lah. Tapi kadang-kadang kita perlu off kan sebab kita nak point berdasarkan point absolute. Okey. Alright, so itu introduction dia. Kemudian seterusnya kita tengok terus. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan pula function untuk layer Okey, layer dekat sini. Okey, bila kita buat drawing, boleh ke saya teruskan? Ada apa-apa soalan? Boleh sir, boleh. Boleh ya. Alright, so seterusnya okey, yang saya lukis sekarang ni tadi saya lukis tanpa saya set up sebarang layer lah. Saya terus je kan, saya terus lukis, saya terus buat je lah garisan dekat sini. Okey. Tapi biasanya bila kita nak buat drawing, kita perlu set up dulu kita punya layer. Okey, layer ni apa kegunaan layer ni? Okey, layer ni biasanya kita buat kita nak asingkan kita nak asingkan ataupun kita nak bezakan jenis-jenis garisan ataupun jenis-jenis type of object yang kita buat tu. Okey, sebagai contohnya kalau pernah tengok drawing bangunan drawing bangunan ataupun drawing layout rumah lah, senang layout rumah. Biasa kita tengok layout rumah dekat geran ke kan ataupun dekat perumahan-perumahan yang dia nak jual rumah, dia tunjuk layout kan. Okey, dalam layout tu dia ada bezakan. Contohnya dia ada dinding drawing garisan untuk dinding dia buat warna lain ataupun dia buat tebal. Kemudian dia buat garisan untuk electrical, wiring ke apa ke, dia buat satu garisan yang mungkin halus sikit. Ataupun warna dia warna lain kan, warna biru ke warna merah ke. So yang tu dia gunakan function layer lah tu. Jadi kita biasanya lukisan kita akan start dengan layer dulu, baru kita buat lukisan kita. Okey, jadi saya akan tunjukkan untuk layer ni. Okey, saya padam dulu semua drawing yang saya ada ni. Cara nak padam, kita pergi dekat sini lah, dekat modify tools ni ada erase tool ni, dan kita boleh select secara window macam ni. Dan kita panggil select secara window.
select semualah. Jadi saya tekan je enter, dia akan padam semua. Okey. Alright, so sekarang ni kita nak tengok layer. Kat sini ada layer panel. Kalau awak tengok dekat sini dia ada satu drop down ni, drop down untuk layer ni. Saya klik dekat drop down ni, dia masih tak ada apalah dalam ni. Hanya ada satu layer saja, iaitu layer default dia. Layer default ni dia panggil layer 0 lah. Okey, layer 0 sebagai default. Jadi apa-apa yang kita lukis, bila kita buka je drawing, apa-apa yang kita lukis, dia lukis pada layer default ni. Kalau kita tak set up kita punya layer. Okey, jadi saya akan set up dulu layer. Tapi sebelum tu, saya lupa nak bagi tahu tadi. Untuk drawing 2D ni, kita kena make sure kita berada dalam workspace untuk 2D lah. Okey, workspace saya pernah terangkan sebelum ni. Iaitu kalau kita tengok dekat status bar kat bawah ni, dia ada gambar macam gambar gear ni kan. So kalau saya klik dekat gambar gear ni, kita kena make sure kita punya workspace berada pada drafting and annotation. Drafting and annotation ni adalah workspace untuk 2D lah. Kita ada 3D basic dan 3D modeling. Yang ni saya pernah tunjuk dalam kelas yang sebelum ni. Kalau kita nak buat 3D, kita boleh gunalah 3D basic ataupun 3D modeling. Tapi kalau kita nak buat 2D, kita nak mudah, kita gunakan drafting and annotation. Okay. So saya dah set lah kat sini, drafting and annotation. Okay. Jadi kita nak buat layer. Okay, layer ni sebelum kita start apa-apa drawing kita, biasanya kita set up dulu kita punya layer. Layer ni kita kena plan lah. Layer apa yang kita nak guna. Okay, sebagai contoh, saya ada satu drawing ni, kita ada garisan objek, okay, kita ada garisan objek, kemudian kita ada garisan hidden line, putus-putus, kemudian kita ada garisan center line contoh. Jadi kat situ dah ada 3, kita dah ada 3 layer lah kat situ. Ataupun satu lagi kita boleh tambah dimension. Jadi saya akan separatekan semua jenis line ni kepada layer-layer yang berbeza lah. Okay, 4 layer tadi. So macam mana kita nak set up layer kita? Okay, cara dia di layer ni kita ada layer properties kat sini. So saya akan klik dulu dekat layer properties. Jadi dia akan keluar satu layer properties manager macam ni. Okay. Jadi apa-apa drawing sebelum kita start dulu dengan layer setup dulu kat sini. Okay, so yang ada sekarang ni layer kosong, iaitu layer default tadi. Saya akan tambahlah lagi layer yang lain. Okay. So nak tambah dekat atas ni kita ada new layer with freeze, okay, frozen in viewport. Dan delete layer dan juga satu lagi ni apa? Set current. Okay. Untuk yang sekarang ni saya just tunjukkan new layer je. Kita tak guna new layer frozen ni. New layer viewport frozen ni kita tak guna sebab apa? Sebab nanti bila kita guna ni, dalam kita punya drawing kita nak print nanti dia tak keluar. So tak payahlah guna yang ni. Kita just guna yang new layer biasa ni. So saya klik je dekat new layer, dia akan tambah layer baru berdasarkan layer default ni tadi. Dia macam copy lah, dia copy daripada layer yang default tadi. Okay, dan kita boleh rename lah nama layer ni. Let's say layer pertama ni nama dia object line. Okay, saya letak nama dia object line. Okay, kemudian kita boleh set dia punya properties dia. Sekejap saya tarik sikit ni panjang sikit. Okay, set dia punya properties. Kalau tengok kat sini dia ada yang gambar lampu ni on off. Maksudnya kita nak on dan off kan layer tu lah. Nanti saya tunjuk lah kat situ. Dan freeze ni pun sama, lebih kurang macam on off. And then lock, kalau kita nak lock kita punya layer tu, maksudnya kita dah buat nanti, dah buat semua dah siap, kita lock. So tak ada tersilap lah, tak adalah kita tersilap, terdelete ke ataupun termove dia punya objek ke kan. Dan kita boleh set up dia punya color. Okay, so color untuk object line biasanya saya memang letak white lah. Okay, kemudian dekat sini ada line type. Okay, line type untuk objek
kita akan guna continuous. Maksudnya garisan yang teruslah, dia tak ada putus-putus. Kemudian kita ada line weight. Line weight, okey, pada line weight ni kita boleh ubah sikit. Kalau default ni maksudnya kita punya garisan tu ketebalan dia sama dengan kosong. Macam seolah-olah kita buat garisan tu tanpa ada ketebalan lah. Tapi dalam drawing still lah nampak kan. Cuma bila kita print dia jadi nipis sangat. So kita tak nak macam tu. Kita kena ubah dia punya line weight dekat sini. So saya klik dekat line weight ni. Dan kita perlu ubah dia punya berapa tebal garisan untuk line weight, untuk objek line ni. Biasanya untuk objek line kita guna sama ada 0.6, 0.7 ataupun 0.8 mm. Okey. Jadi saya set kepada 0.6 lah contoh saya ambil 0.6 mm. Saya klik OK. Jadi dia akan layer ni akan tebal garisan dia semua akan jadi 0.6 mm. Okey, so dah siap satu layer. Seterusnya saya select balik garisan default ni. Okey, kalau saya select objek line ni dan saya klik new layer, nanti dia akan copy objek line ni juga. Okey, sebagai contoh saya tunjuk Saya klik dekat new layer. Dia akan copy objek line ni punya properties. Okey. Dan kita boleh ubahlah Okey, kalau saya nak delete balik layer ni, saya tekan je lah. Saya tekan delete. Okey, kalau saya select yang default ni, saya tekan new layer, dia akan copy daripada default punya layer lah. So terpulang lah kalau kita nak copy daripada layer yang sedia ada pun boleh, ataupun nak guna daripada default pun boleh. Okey, contoh yang ni, layer yang kedua ni saya letak dia sebagai hidden line. Kemudian yang lain ni saya tak perlu ubah, saya cuma mungkin perlu ubah color pun saya tak perlu ubah sebab dia masih warna putih. Kemudian line type line type, okey, saya klik dekat sini. Okey, line type kalau continuous maksudnya garisan tu dia akan garisan yang teruslah. Tapi kita tak nak guna continuous line, kita nak guna garisan putus-putus sebab dia adalah hidden line. Dekat dalam ni tak ada lagi hidden line, jadi kita perlu load. Kat bawah ni ada button untuk load. So saya load dia dan saya carilah yang saya rasa sesuai. So saya cari, let's say saya nak cari yang ni dash line ni. So saya ambil dash line, saya klik OK. Jadi dia akan keluar di dalam list ni. Dan saya select dia sebagai saya punya selection dan saya klik OK. Jadi dekat sini kita akan nampak layer ni dia akan jadi dash line. Okay. Kemudian line weight pun kita kena tukar. Line weight untuk hidden line ni biasanya kita ambil 0.25 ataupun 0.3. Jadi saya tukar dia punya tebal dia. Saya ambil 0.25 lah contoh. 0.2 pun boleh, 0.25 pun boleh, ataupun 0.3 pun boleh. Saya ambil 0.25 contoh lah. Jadi kita dah set up untuk hidden line. Okay. Ataupun hidden line ni saya nak tukar color lah kot. Nanti tak berapa nampak kan. Tak nampak beza. So saya ambil hidden line ni, mungkin saya letak warna biru ke. Okay. Okay. Kemudian saya buat satu lagi line. Okay. Saya select pada default ni. Saya duplicate. Saya namakan dia sebagai center line. Kita kena set up Kita kena set up sebelum kita buat drawing. Sebab nanti bila kita dah buat drawing, kalau kita punya drawing tu banyak, jadi dia susah sikit lah. Kita nak select one by one tu untuk kita masukkan balik dalam layer. Okay, jadi ni saya buat center line. Let's say saya tukar dia warna merah ke. Okay, warna merah. Kemudian okay, line type saya perlu ubah dia kepada center line lah. Saya klik pada continuous ni. Dalam list tak ada lagi, jadi saya akan load. Dan saya cari center. Okay, center line. Okay, let's say saya ambil yang ni. So dia dah ada dekat dalam kita punya list. Kita select lah center. Okay. Okay, kemudian dia punya line weight. Okay, line weight sama macam hidden line juga. Dia punya tebal dia. Sama ada boleh 0.2 pun boleh, 0.25 pun boleh, ataupun 0.3. Jadi saya ambil 0.25 juga.
Okey. Okey, saya buat 3 dulu lah. Saya buat 3 layer dulu. So kita dah set up kita punya layer. Jadi saya boleh tutup saya punya layer properties ni. Okey, so dekat mana layer tadi? Kalau kita tengok pada drop down layer ni tadi, kita akan nampak semua layer yang kita dah buat tadi. Object line ada, hidden line ada dengan center line. Jadi bila kita nak buat objek drawing kita, kalau kita nak buat object line, kita ambil lah. Kita select dulu object line, dan baru kita proceed dengan kerja-kerja kita. Macam tu. Kalau kita nak buat hidden line, kita ambil hidden line and then kita proceed dengan kerja-kerja kita lah. Macam tu Alright. So sebagai contoh, saya nak buat satu objek ni. Okay, objek saya buat objek simple je lah. Saya ambil dulu object line. Kemudian saya klik dekat rectangle. Saya nak buat rectangle je. Starting dengan 0, 0. Dan lebar dia, X dia 100 contoh. Dan saya tekan koma ataupun tekan tab. Dia akan pergi ke untuk dynamic input Untuk dynamic input saya boleh tekan tab ataupun koma, dia akan pergi ke axis yang satu lagi. Let's say tinggi dia 50 saya buat. Okay, so ini objek. Okay, pada objek ni let's say saya nak buat dekat dalam objek ni ada lubang lah. Jadi lubang tu tak nampak. Bila tak nampak lubang, kita gunakan hidden line. Okay, saya buat hidden line. Okay, so saya letak je lah kat mana-mana. Okay, saya ambil line. Let's say saya punya line ni dekat sini lah. Ni saya tak buat ukuran lah. Saya just ambil je. Okay, saya just tarik je dulu. On-cut orthogonal. Okay. Dan satu lagi kat bawah. Macam tu lah. Okay. So, yang ni saya tak nak dia terlebih. Jadi kita boleh edit dia dengan cara kita trim. Okay, saya trim. So, saya select objek ni sebagai boundary dia. Dan saya enter. Dan saya select bahagian luar ni. Jadi dia akan putuskan. Okay. Jadi saya dah ada objek dengan garisan lubang kat tengah-tengah ni. Okay, kemudian let's say saya nak buat dia punya center line. Lubang ni bulatan lah contohnya kan. Jadi saya ambil center line pula. Layer center line. Okay. Kemudian center kena letak kat tengah-tengah kan. Jadi saya buat dulu satu garisan dummy kat sini. Sekejap. Okay, dan saya ambil midpoint. Mana midpoint? Okay, midpoint dari sini. Okay, garisan tegak sini. Okay, yang dummy tadi saya padam lah. Padam. Dan ni saya tarik sikit. Lagi panjang. Okay. So, ini saya punya garisan center. Okay. So, ini kegunaan layer tadi. So, objek, garisan putus-putus ni sebagai hidden line dan garisan center kat sini. Okay. Clear macam mana penggunaan layer ni? Okay, sebagai contoh layer ni ada objek garisan putus-putus ni dia tak berapa sesuai dia punya jarak dia. Mungkin dia besar sangat kan. Saya boleh ubah saya punya layer. Contohnya saya pergi dekat layer ni balik, layer properties ni. Okay, tadi saya gunakan untuk hidden line ni saya gunakan dash yang biasa. Jadi saya nak bagi dia rapat-rapat sikit. Jadi saya boleh tekan dekat line type ni. Saya ubah dia punya dash line yang lain pula. Load. Okay, saya cari balik dash line yang kecil sikit. Okay, maybe saya boleh guna dash border. Saya guna hidden line. Hidden line nombor 2 ni. Dia lebih kecil sikit. Okay, so saya ambil dia. Saya OK. Jadi dah ada dekat dalam list ni, kita select dia. Dan saya klik OK. Okay, kita nampak perubahan pada drawing kita. Nampak tak? Pada drawing kita ni dia dah jadi lebih rapat-rapat lah. Dia punya dash point dia tu. Dash line dia tu. Jadi maksudnya, kalau kita punya objek tu, kita dah buat banyak semua, kita boleh ubahkan secara dalam layer ni saja. Jadi semua garisan yang
Dalam layer tu dia akan ikut sekali. Macam tu Okey, ada soalan? Ada soalan setakat ni? Kalau siapa yang ada AutoCAD tu nanti boleh cubalah. Boleh guna, try guna Okey, so layer dah. Okey, so okey, tadi saya dalam layer ni saya terangkan tadi. Okey, saya buka balik layer kejap. Saya bagi tahu objek line ni dia ada tebal, and then hidden line ni dia nipis sikit. Tapi dalam drawing saya ni saya nampak sama je. Kan? Dalam drawing saya ni kalau saya tengok sama je dia punya tebal dia. Yang ni sama je. Okey. Dalam AutoCAD ni memang dia akan buat semua sama tebal. Tapi bila kita print out nanti dia akan berbeza lah. Yang putih ni akan nampak lah tebal dia. Biru ni akan nipis sikit. Okey. Ataupun kalau masa kita nak drawing, kita nak confirmkan kan. Kita nak confirmkan kita punya drawing ni, layer dia ni dah betul dah tebal dia. Okey, kita boleh onkan line weight. Okey, kat bawah ni ada tak? Bawah ni tak ada. Saya klik dekat 3 line ni. Kita cari line weight. Okey, kat sini. Line weight ni dia tutup. Dia tutup kejap. Jadi kalau saya on, saya pilih dia akan appear dekat sini lah. Kalau saya on balik dia hilang. Kalau perasan dekat bawah tu, saya on off tu dia ada tambah satu lagi icon dekat sini. Okey, saya keluarkan line weight tu. Dan kalau saya tekan line weight ni, saya akan nampak lah garisan objek tu dia tebal sebenarnya. Dan garisan apa nama ni, hidden line dengan center line ni dia nipis lagi. Tapi tebal ni just bukanlah tebal yang sebenar, bukanlah tebal 0.6 yang sebenar, dia tebal lagi. Kita just nak tengokkan perbezaan layer tu tadi, garisan-garisan tu. Jadi biasanya masa kita buat lukisan, kita tak on kan ni sebab kita tak nak dia ganggu. Kalau banyak sangat objek nanti dia akan overlap tu dia tak apa nampak. Jadi biasanya kita off kan dia. Waktu kita buat, kita nak dia plain je macam ni. Okey. Okey, ataupun kalau kita nak clear lagi, biasanya bila kita dah siap kita punya drawing, kita akan call drawing kita ni kepada kita punya paper space. Paper space ni apa pula? Okey, paper space ni yang kita buat sekarang ni, yang ni kita panggil sebagai model, model space yang hitam ni. Okey, kalau kita nak print dia, kita perlu panggil dia punya layout. Okey, layout tu yang kita panggil sebagai paper space sebab kita nak print dia kan. Contohnya saya nak masukkan paper space saya just right click pada mana-mana tab bawah ni. Okey, saya right click dan saya masukkan satu template daripada template from template. Okey, let's say saya masukkan satu template. Saya nak guna dalam folder sheet set ni. Biasanya saya gunakan ni manufacturing metric. Dan saya open. Okey, dia size A3. Okey, jadi saya akan nampak dekat sini. Dekat sini ada satu paper tapi drawing saya tadi tak ada lagi dekat dalam ni. Saya perlu call dia dengan menggunakan apa? Viewport command viewport, so saya type VIEWPORTS. Okey, viewports. Okey, saya akan gunakan single viewport. Ni saya tunjuk dulu nanti kemudian saya akan tunjuk lebih detail lah apa dia ni. Okey, so saya masukkan dia dekat sini. On dulu. Okey, saya nak tunjukkan yang drawing kita buat tadi tu, dia berdasarkan ketebalan dia, layer dia. Okey. Jadi kalau saya masukkan dalam paper space, saya zoom sikit, kita akan nampak dia punya perbezaan pada garisan ni sepatutnya lah. Okey. Bila saya onkan line weight ni, kita akan nampak. Nanti bila saya print, drawing saya yang hitam ni, objek ni dia akan jadi tebal sikit. Yang biru dengan merah ni dia akan nipis sikit. Itu kegunaan line weight tadi. Okey. Alright, so macam itulah. Saya pergi balik dekat model space kat bawah ni. Okey, ada soalan tak setakat ni?
Pukul 10 dah. Ada soalan? Ke ada type message kat sini? Ada saya. Tak ada. Saya nak keluarkan message. Ada. Kalau ada apa-apa soalan boleh interrupt saya dan boleh tanya terus lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya akan tunjuk saya akan demokan satu contoh macam mana kita nak buat drawing AutoCAD ni. Okay. Alright, jadi saya akan gunakan drawing yang sama tadi. Cuma saya just padam je lah. Padam dia. Sebab kita tak nak guna yang ni kan. Okay. Sekejap ya, saya buka saya punya ni. Saya punya mana tadi? Sekejap, saya buka saya punya file sekejap. Okey, dari survey yang saya buat semalam tu, saya rasa semua orang pun dah ada laptop kan ataupun PC. So insya-Allah nanti saya akan bagi dia installer tapi yang crack lah. Awak boleh try install dekat awak punya PC dan boleh buat lah nanti. Boleh try buat. Okey, sekejap saya buka exercise. Untuk exercise contoh. Exercise CAD. Okey, saya buat satu contoh lah. Okey. Boleh nampak tak contoh drawing yang saya tunjuk ni? Boleh sir. Boleh Okey, so ni satu contoh kita nak lukis menggunakan AutoCAD lah. Okey. Kalau kita guna drawing manual dulu, dia banyaklah kerja dia sikit. Sebab dekat sini ada bulatan bertangen kan. Jadi kita kena buat step-step untuk dapatkan tangent tu. Tapi kalau dalam AutoCAD dia dah simple sikit sebab kita dah ada command-command yang kita boleh terus buat je. Tak perlu buat step-step yang dalam engineering drawing tu. Okay, so macam mana saya nak buat ni? Sekejap. Jadi untuk kita start kita punya drawing ni, first kali kita akan tengok dulu starting kita. Kita nak start dengan dekat point mana. Okay, saya tengok sekejap ya. Okay. So kita diberi dia ada bagi center line kat sini. Okay, biasanya bila kita nak buat drawing, kita start dengan center line lah. Center line dan center line yang pada bulatan biasanya. Contohnya ni memang semua bulatan kan. Jadi center line ni memang untuk bulatan lah. So saya akan start dulu dengan center line yang ni, merah ni, dengan center line 45 darjah ni untuk bahagian atas ni pula kan. Okay, jadi saya akan start dulu macam mana. Okay, let's say macam drawing ni, macam drawing ni tadi, dia tak bagi starting point koordinat dia kat mana. So kita boleh belasah je kat mana-mana kan. Kita nak start kat mana, point mana pun. Okay, contohnya macam ni saya letak je, saya belasah je. Jadi saya tak perlu letakkan koordinat yang exactly kat mana. So cara dia, okay, first kali kita dah buat tadi layer. Okay, saya just gunakan layer yang sama tadi. Kita ada center line, hidden line dengan object. Okay, sebab ya, kalau kita tengok sini pun sama. Dia ada center line dan dia ada hidden line tak ada. Dia ada center line dengan object line saja. Kemudian dia ada dimension lah. So satu layer tadi saya tak guna lah. Okay, saya akan guna dulu center line. So saya akan start dengan line biasa. So disebabkan dia tak bagi tahu kat mana point starting je, so kita letak je lah kat mana-mana. Saya start dari sini je lah. Okay, saya klik je.
dan saya onkan orthogonal mode saya. Okey, tekan F8. Kalau saya off macam ni, dia tak tegak, dia tak pergi pada 0 degree. Jadi saya tekan F8, dia akan exactly pada 0 degree dia punya line dia. Dan saya tariklah berapa panjang saya nak. Let's say saya tarik panjang ni je lah. Sebab dia tak bagi tahu panjang ukuran dia. So saya just buat je macam ni. Kemudian, okay, kalau saya tengok balik drawing ni, kita ada satu point untuk ataupun kita boleh start dulu dengan satu bulatan. Okay, saya start dengan bulatan yang bulat besar ni. Berapa radius dia? Dia bagi radius dia adalah 50, okay, untuk yang luar. Dan yang belah dalam ni ada R40. Okay, yang ni kemudian kita boleh buat. Kita buat dulu R50 ni. Jadi saya akan start dulu dengan R50. So kita guna, tapi sebelum tu saya kena ada point dulu. Point untuk persilangan untuk center point tu. So saya buat satu lagi garisan vertical pula. Macam ni. Belasah je kat mana-mana sebab dia tak bagi tahu point dia kat mana. Jadi saya nak persilangan ni sebagai center bulatan saya. Okey, jadi saya nak buat objek sekarang ni. So bila saya nak buat objek, saya pindah kepada layer object line. Okey, dan saya akan gunakan circle center radius. Sebab apa center radius? Sebab kita tahu center dia dekat sini dan dia bagi tahu radius dia 50. So saya akan ambil center radius. So saya akan ambil intersection di sini. Okey, in case intersection kita ni dia tak jumpa macam hijau ni kan. Saya dah on kan object snap pun dia tak jumpa. So cara dia, awak boleh tekan button shift dekat keyboard kita. Hold button shift dan tekan right click waktu kita tengah buat command tu. Dan kita boleh pilih kita boleh force untuk ambil intersection saja. Jadi automatic dia akan jumpalah intersection tu. Okey, dan kita klik dekat intersection dan kita boleh buat garis bulatan dia tadi. Saya offkan orthogonal kejap. Bulatan dia tadi dia bagi tahu 50 radius. So saya buat 50. Macam itulah saya punya bulatan. Okey, maksudnya garisan center line saya ni tak cukup panjang ni. Tak apa, nanti kita panjangkan lagi. So R50 saya dah siapkan. Okey, saya tak suka onkan dia punya ni. Line weight. So saya offkan line weight. So saya dapat macam ni bulatan. Kemudian saya buat lagi apa? Disebabkan kita dah tahu center ni, center bulatan ni dia sama dengan angle untuk 45 darjah ni. Jadi kita akan buat satu lagi garisan angle 45 darjah untuk kita dapatkan point yang sini pula nanti. Okey, jadi saya akan buat satu, saya pergi ke center line balik. Saya buat satu line bercenter pada intersection ni tadi ataupun pada bulatan ni. Okey, untuk yang ni kita tarik je berapa panjang kita nak. Berapa tadi? Okey, kita tarik je berapa panjang kita nak. Tapi sudut dia bagi tahu kita sudut 45 darjah. Okey, kalau kita nak gunakan sebabkan kita guna dynamic input, dynamic input ni yang ni lah, yang ada nilai dekat dalam dia punya sekarang ni nilai 123.1709 tu kan. Yang tu kita panggil sebagai dynamic input. Dynamic input ni kita boleh pindahkan kepada sudut pula. Kalau tengok kat tepi tu sudut 49 darjah. Kita tak nak 49 darjah. Kalau kita tarik dia macam tu, kita adjust gitu 45 darjah pun tak tepat. Kita tak nak macam tu. Sebab kalau kita adjust gini, memang dia tulis 45 darjah. Tapi sebenarnya dia ada point 45 point something yang kita tak nampak. Jadi cara yang paling tepat adalah kita pindahkan daripada ukuran yang panjang ni kepada sudut. Dengan cara kita tekan button tab pada kita punya keyboard. Okey, tekan tab, dia akan pindah ke sudut tu pula. Jadi sudut tu kita boleh masukkan nilai dia. So saya masukkan nilai 45. Okey, kalau kita nak adjust balik panjang, kita tekan tab balik. Jadi bila saya tekan tab balik, dia pindah ke panjang. Dan kalau awak perasan, dia punya sudut tu dia dah lock 45 darjah. Dia dah block, dia dah lock dekat 45 darjah tu. Jadi kita nak tarik panjang mana pun tak kisah. So let's say saya tarik lah panjang mana saya nak.
Saya tarik ada 200 sikit. Saya tak dah 200 kat sini. Okay, bila saya enter, jadi kita akan dapat garisan ni exactly 45 darjah lah daripada sudut horizontal ni. Alright, jadi saya dah ada point tu. Cuma dekat sini dia bagi tahu jarak untuk daripada center sini ke center bulatan yang kat atas ni adalah 120. Jadi sepatutnya saya tarik tadi 120 je lah. Kan? Tapi tak apa, saya tarik 200 tadi pun tak apa. Saya just buat satu lagi garisan kepada 120 ni. Ataupun kita buat gini lah. Saya padam balik yang ni. Saya buat 120 je. Okay, saya klik balik kat sini. Macam tadi saya letak 120 panjang dia. Dan saya tekan tab. Awak tak nampak kot saya tekan kan. Jadi saya tekan dekat keyboard saya ni. Tekan tab, dia pindah ke sudut. Dan saya tekan, saya masukkan 45. Okay, kalau dah confirm dua-dua nilai, saya tekan enter. Dia akan terus lock pada, ataupun kita dah dapat lah point pada yang kita nak tu. 45 darjah dengan 120. Okay, so seterusnya saya pindah pula kepada objek line semula. Layer objek line untuk saya teruskan dengan bulatan yang atas ni. Okay. Jadi bulatan atas ni dia yang luar 50, yang dalam 20 diameter dia. Jadi kita terus buatlah 50 dengan 20 ni. Jadi sebabkan dia diameter, kita tak ambil lah center radius, kita ambil center diameter pula. Okay, so center diameter kita snap pada objek snap end point pada garisan tadi tu. Dan saya boleh masukkan 50, saya enter. Dan saya ulang sekali lagi untuk satu lagi bulatan. Berapa tadi? Lupa pula. 20. Okey, diameter 20. So kita dah dapat dah dua point pada bulatan ni lah. Okey, seterusnya kita dah dapat yang sini. Sekarang ni saya nak tunjuk pula yang ni. R60 ni. Okey, R60 ni sisi sini dengan sini samalah. Okey, tapi kita tahu dia bila bulatan macam ni dia mestilah bertangen kan. Dia bertangen pada bulatan R50 ni dengan R50 diameter 50 ni dengan R50 ni. Dan radius dia bagi 60. Okey, kalau dalam engineering drawing kita kena tambah tolak tu kan. Kita kena tambah radius dan kita tick kat sini. Tapi dalam AutoCAD tak perlu dah. Sebab kita dah ada satu command dia panggil sebagai tangent radius. Okey, macam mana nak guna dia? Okey, so cara nak guna dia berada command tu ada dekat dalam circle. So di dalam circle ni kalau kita pergi dekat bawah sekali dia ada tangent radius. Okey, tangent radius ni maksudnya bulatan kita tu kita kena select pada dua tangent yang kemungkinan tangent tu berada kat mana, dan kita masukkan radius dia. Macam tu. Jadi kita ambil command ni tangent radius. Okey. Jadi kita kena identify dekat mana kita punya tangent tu. Okey, sebabkan saya gunakan tangent radius tadi, automatically AutoCAD dia akan keluarkan snap point untuk tangent. Nampak tak? Dia warna hijau tu. Jadi kita tahu tangent dia tu berada di kawasan sinilah. Di kawasan kuadran bulatan ni. Di sebelah sini. Dan satu lagi bulatan pada yang sinilah. Okey. Jadi dia ada kawasan ni. Jangan pula kita select yang sebelah sini. Sebelah sini nanti dia pergi ke belah belakang pula kan. Kalau kita nak buat yang sebelah sini, okey lah. Sekarang ni saya nak buat yang sebelah atas ni dulu. Jadi kita tahu dia punya tangent tu berada di kawasan sini. Jadi saya klik lah somewhere kat sini. Saya klik pertama untuk tangent pertama. Okey, kemudian dia akan kalau tengok dekat bawah ni dia ada tulis specify point on second tangent. So saya klik dekat bulatan yang ni juga. Yang lebih kurang dekat mana dekat tangent dia. Klik je. And then baru dia akan suruh kita masukkan radius yang bulatan yang kita nak lukis. So saya masukkan radius dia tadi 60. Okey. Bila saya tekan je enter, automatically bulatan tu dia dah siapkan tangent dengan dua bulatan yang saya select tadi. Senang kan? Okey. Tapi bulatan ni kita tak naklah sampai penuh. Kita nak dia terpotong ataupun dia terpadam sampai
tangent dia ni. Okey. Jadi bila kita tahu bila bulatan tu bersentuh pada dua bulatan ni, dia ada satu point tangent dekat sini lah. Jadi point tangent tu kita anggap dia sebagai boundary untuk kita trimkan bulatan ni. Jadi saya akan gunakan command yang sama dengan tadi, iaitu trim. Okay. Saya ambil trim. Okay. Before kita ambil bulatan kita nak buat tu, kita select dulu boundary dia. Dua boundary. Okay. Satu boundary dekat sini. Satu lagi boundary adalah bulatan yang ni. Okay. Sekejap anak saya nak asal pensil pula. Kata. Dah habis dah. Baru dah habis kelas. Habis dah. Okey. Okey. Saya sambung tadi ya. Jadi kita dah select boundary. Boundary ni dia punya macam height dia lah. Dia punya limitation dia tu. So nanti kita nak buang yang bahagian atas ni kan. Kita dah select dua boundary ni. Kita tekan enter sebagai kita punya confirmation. Barulah dia akan tanya select objek yang kita nak trim. Okay, jadi kita nak trim bahagian luar ni. So saya select je bahagian luar ni. Dia dah nampak dah bayang dia nak buang. Jadi saya select. Automatically dia akan buangkan kita punya bahagian yang kita nak buang tadi tu. Okay, so dah settle. Kita tekan escape untuk kita keluar daripada semua command. So kita dah dapat lah bahagian yang sini. Nampak tak? Okay, so sebelah sini pun sama. Okay, saya just ulang balik macam tadi. Saya ambil command tangent radius. Jadi saya tahu tangent saya akan berada di sisi sini satu dan di sisi sini satu. Okay, kemudian saya masukkan radius 60 juga macam tadi dan enter. So saya dapat sebelah sini. Jadi saya akan trim. Boundary dia sama juga. Dia bersentuh pada dua bulatan ni. Jadi saya ambil bulatan ni sebagai dua boundary saya. Saya tekan enter sekali ataupun right click sekali sebagai confirmation. Kemudian barulah dia suruh kita select objek yang kita nak trim, iaitu yang bahagian ni. Okay, so kita dah dapat lah bentuk dia sebahagian atas ni. Okay, next kita nak buat yang side sini pula. Okay, side sini dia bagi tahu jarak dia 100 daripada center bulatan ni. Ke arah sini 100. Jadi yang ni saya tak tahu berapa jarak dia. Saya buat satu garisan baru lah. Saya padam dulu lah yang ni. Saya ambil garisan baru. Okay, saya masuk balik dekat center line. Buat line yang baru. Starting daripada center sini, saya tarik ke sana. Okay, disebabkan saya tak on orthogonal, jadi saya kena onkan orthogonal dulu. Baru saya dapat dia tegak horizontal. Okay, so saya dah on orthogonal, saya masukkan nilai 100 dan saya enter. Jadi sini adalah point untuk bulatan yang satu lagi ni dengan radius 30. Kemudian yang dalam pula diameter dia 30. So saya terus buat. Saya gunakan yang pertama, saya gunakan kita ubah dulu pada objek line. Okay, yang pertama saya gunakan center radius. So, saya dapat center dengan radius 30. Okay, dan satu lagi saya ambil center diameter. So klik dekat center, diameter dia 30. Alright, so dah dapat dah, sama tak? Okay, sama. Dan kita ada juga satu lagi R40, sama konsep dengan R60 ni tadi, dia bertangent, tangent radius lah. So saya buat dua-dua belah ni 40 dengan 40. Jadi saya akan buat tangent radius. Saya tahu tangent dia berada di sekitar ni, jadi saya ambil tangent yang pertama, tangent yang kedua dan masukkan nilai radius dia 40. Jadi saya dapat macam tu. Okay, so sama juga yang sebelah sini saya buat terus. Ambil tangent radius. Tangent dia dekat sini satu, dekat sini satu. 40 radius dan saya enter. Okay, so saya tinggal nak trim saja bahagian ni. Okay, disebabkan bulatan ni, kalau kita tengok ni, bulatan ni dia
dia punya boundary dia sama. Dua bulatan ni boundary untuk dua-dua bulatan yang luar ni. So saya just guna sekali command je untuk kedua-duanya. So saya ambil trim, saya select boundary yang ni dengan ni, enter sekali dan saya boleh padamkan yang ni, trim yang ni dan juga yang ni sekaligus sebab dia boundary yang sama kan. Jadi tak perlulah kita ulang dua kali. Okay, so dah jadi macam ni. And then kita nak buat bahagian dalam ni pula. Okay, sikit lagi saya habiskan. Okay, dalam ni kita ada radius 40 untuk yang bahagian macam paru-paru ni. Okay, 40. So saya buat dulu satu bulatan 40. Kemudian kita tahu juga berapa jarak dia ni. Dia bagi tak? Macam tak bagi je. Okay. Kita tahu beza antara 50 dengan 40 adalah 10 gap dia ni. Jadi saya anggap kat sini pun sama jugalah. Jarak dia 10. Okey, kemudian apa lagi yang dia bagi info kat sini? Radius yang kecil ni berapa radius kecil ni dia tak bagi tahu. Oh ni okay. 25 yang sini. Okey, tak apa. Kita buat dulu macam ni. So saya ada R40. Saya buat dulu R40 sama center dengan bulatan yang tengah ni. Okey, kat sini R40. Okey, so saya dapat macam tu. Okey, kemudian saya tahu dia punya ni, dia punya jarak ni tadi saya nak dia sama dengan gap antara 50 dengan 40 ni. So maksudnya beza dia 10. Jadi gap sini pun 10 lah. Okey, jadi bila gap ni 10, saya akan buat dia 5 ke atas dan 5 ke bawah. Jadi untuk buat tu saya gunakan satu command lagi, iaitu command offset kat sini. Offset. Okey, offset ni apa pula? Offset ni dia kita ambil jarak daripada satu line yang sedia ada, kita offset kan. Berapa banyak kita nak offset. So saya gunakan offset. Berapa jarak yang saya nak offset kan? Saya nak dia jarak 5 ke atas dan 5 ke bawah tadi Okey, so saya ambil 5 lah. 5. Okey, saya akan ambil line ni sebagai saya punya reference dan saya bawa dia ke atas. Okey, nampak tak? Dia satu lagi offset, just klik je ke atas. Okey, satu lagi saya bawa ke bawah, klik je ke bawah. Cuma sebabkan offset ni dia copy tau, dia copy daripada garisan yang kita reference kita tu. Jadi dia jadi layer dia adalah layer center line lah. Tapi tak apa, kita boleh ubah dia dengan cara kita select je garisan yang kita nak ubah tu. Okey, pergi balik dekat atas ni, kita pergi pada select pada object line. Jadi dia akan pindah ke dalam object line punya layer. Okey, macam tu. Okey, ni tak habis lagi. Okey, saya trim dulu sikit. Saya trim sikit supaya nampak kemas sikit. Okey, 2 ni sebagai boundary. Okey, enter, and then saya potong dulu sini. Dah nampak sikit kan? Okey, lepas tu yang ni pun saya trim sekali lagi. Yang ni pula boundary dia. Sebab saya nak potong garisan ni. 2 ni. Okey, ni sebagai boundary. Saya enter dan saya potong sini, potong sini. Okey. So dia dah jadi macam dah nampak bentuk dia lah. Okey, sikit lagi. Saya buat, okey, kita tahu satu lagi jarak untuk R25 ni, yang belah dalam ni pula adalah jarak dia 20. Jadi saya akan buat satu lagi garisan line, center line dengan jarak 20 daripada center ni. 20 untuk dapatkan point 25 tu Okey, and then saya pindah balik dekat object line. Ambil R radius 25. Radius 25. Okey, so dia dah dapat lah bentuk dia macam tu. Sama tak? Okey, lebih kurang sama lah. Okey, jadi kat sini saya trim kan. Okey, saya select semua ni lah sebagai boundary. Sebab nanti yang ni pun kita boleh potong. Yang ni pun, silap potong. Undo balik. Trim.
Okey, saya potong yang ini bahagian dalam, yang ini bahagian luar sini. Macam tu. Jadi kita dah nampak lah sikit bentuk dia kan. Yang ni pun saya kena trim juga kot. Yang ni dengan yang ni, dua-dua ni sebagai boundary. Okey, yang ni saya potong belah dalam, yang ni saya potong belah luar. Okey, so dah nampak lah bentuk dia. Cuma dekat dalam ni dia ada radius dia sikit kan, radius dia. So radius ni dia tak bagi, saya anggap dia sebagai 5 lah, radius 5. Okey, so dalam ni kita boleh buat radius tu tak perlu dah susah-susah dah. Kita boleh guna apa saya lupa pula. Dekat modify tools ke? Yes. Dekat modify tools ni, dekat sini kita ada fillet dengan chamfer. Okey. Saya boleh gunakan fillet untuk saya buatkan bulat dekat bucu-bucu ni. So cara dia, saya ambil je fillet. Okey, dia tanya select objek kita nak buat kan. Tapi sebelum kita select, kita kena define dulu berapa radius dia. So dekat sini bawah ni kita nampak dia ada radius. Okey, saya akan select kat sini radius. Okey, dan saya masukkan radius yang saya nak guna untuk shape kan tu adalah 5 lah. Okey, so bila kita dah select, kita dah masukkan radius, kita select je objek sini dengan objek sini. Automatik dia akan shapekan radius tu. Tak perlulah kita buat macam tadi tangent radius kan. Yang ni kita tak payah buat tangent radius, kita guna je fillet. Okey. So fillet, sebabkan tadi kita dah masuk radius, jadi radius dia samalah. So saya just select je dua objek macam tu. Okey. Sekali lagi saya ulang untuk dua objek ni juga. Okey, simple je. Dah jadi dah. Okey, semua ni pun saya ulang lah. Satu. Kat sini satu. Dan juga satu lagi kat sini. Okey, nampak simple je kan buat kan? Okey. So itu cara dia. Macam mana kita nak buat lah. Ada sikit lagi. Yang bahagian ni saya sambung, mungkin saya sambung next class lah kot. Sebab kat sini kita ada lagi beberapa, ataupun nak buat sikit lagi ya. Saya buat sikit lagi lah, boleh? Boleh tak saya sambung sikit lagi? Kelas? Boleh sir, boleh. Boleh. Saya habiskan sikit lagi ni kat bulatan ni. Okey, so saya sambung sekejap dalam seminit kot, seminit je. Siap. Okey, so untuk bulatan ni, kita dah tahu bulatan yang luar ni dia bagi berapa radius dia? Dia bagi tak? Berapa radius dia kat luar ni? Sini, ni 22 Yang luar ni 22. Okey, so saya buat dulu yang tu 22. Yang tu simple je. Kita just klik kat sini, kita buat 22. Okey, macam besar je. R22 ke tu? Macam tak betul je dia bagi ni. R22. Okey, tak apa, kita buat je R22. Dia besar sikit kot. Okey, dia besar sikit. Kemudian kita ada bulatan yang dalam ni, banyak-banyak ni. Dia punya center line dia adalah R15. Jadi saya akan buat dulu center line R15 tu. Untuk dia punya tempat kita nak letak dia punya bulatan-bulatan tu. So saya buat dulu center line. Apa tadi? R15 kan. So saya ambil radius, bulatan radius R15. Okey. So kita dah dapat bentuk macam ni. Jadi yang garisan center ni tadi, okey saya padam sekejap. Saya tarik je. Okey, saya tarik dia bagi panjang sikit. So kita nampaklah dia punya persilangan dengan bulatan ni tadi. Okey, so ini simple Saya nak buat magic sikit kat sini. Okey, kita tengok ada berapa bulatan kita yang kecil-kecil ni. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 R4 ni. R4 ni ada 6. So saya buat satu je R4. Nanti saya akan gunakan satu command dia panggil array. Dia akan buat berapa tadi? 6 ni. Okey. So macam mana? So saya buat dulu radius 4 dekat point sini.
Contoh kan kat sini. R4. So saya dah ada satu bulatan kat situ. Saya akan guna satu command dekat bahagian modify tools ni. Okay, saya akan gunakan array. Array ni ada tiga jenis. Iaitu rectangular array. Rectangular array ni maksudnya dia ada row dengan column. Kalau path array, dia akan ikut laluan. Kalau polar array, dia akan ikut bulatan. Okay, jadi saya akan gunakan polar array. Okay, jadi saya select objek yang saya nak arraykan tu. Okay, dan saya enter sekali. And then dia tanya specify center point of array. Okay, kita nak dia berkeliling pada bulatan merah ni. Jadi kita perlu select center untuk bulatan merah ni. So saya klik kat sini, automatically dia terus buat array. Array ni macam susunan lah, susunan yang banyak. Okay, yang ni dia dah terus 6. Katalah dia nak tambah jadi nak 8. Saya boleh letak dekat item ni. Kat atas ni saya boleh ubah. Kalau saya nak 8, saya letak 8 sini. Dia tambah lagi. Macam tu je. Tapi sebabkan kita punya drawing ni dia 6 je. Jadi saya letak 6. Automatically dia akan susun dia. Sebab saya letak dia punya sudut ni 360. Jadi dia keliling 360. Kalau saya letak 180 je kat sini. Dia akan array mana? Salah kot. 180. Dia akan array separuh je lah. Kalau 180. Kalau saya letak 270, dia buat suku je sampai sini. Okay, jadi kita nak dia penuh kan. Dia keliling penuh, jadi 360 dengan items dia adalah 6. Jadi kita dapat bentuk macam ni. Okay, so dah settle. Kita pun klik dekat close array ni. Jadi array kita dah siap macam ni. Dan last kali kita just finishing je lah. Contohnya macam garisan ni kita perlu tarik dia panjang sikit. Okay. Dan garisan yang ni pun kita ni susah sikit lah. Yang ni saya kena off kat auto kena. Boleh tak saya tarik je. Okay, ni kalau kita salah tarik ni dia terlari lah ni. Make sure dia on kan dia panggil apa ya? Object snap tadi. Kita tarik. Okay, so kita dapat lah macam ni. Yang ni tak ada, so kita padam. So dah dapat dah bentuk kita punya yang kita nak. Jadi kalau saya on kan dia punya line weight dia, kita nampak lah sikit macam ni. So sama dengan yang kita buat ni. Cuma kita tak buat dimension lagi lah. So dimension tu nanti mungkin saya ajar dalam next class. Kita boleh buat dimension pula untuk objek yang kita dah lukis. Alright, clear? Okay, so saya rasa sampai situ je lah untuk kelas hari ni. Just nak demo macam mana kita penggunaan AutoCAD ni bila kita nak guna untuk lukis kita punya 2D drawing. Ada apa-apa soalan? Sorry saya ambil masa lebih sikit. Ada soalan sebelum kita habiskan kelas kita? Tak ada. Tak ada? So ada yang tak masuk lagi ni kan? Mungkin dia ada masalah, ada yang kata tengah bekerja sekarang kan? Okay, tak apa. Nanti boleh tengok balik video recording yang saya dah record ni. Kalau nak tengok balik kan macam mana kita buat. InsyaAllah nanti kelas yang seterusnya kita cuba buat lagi. Saya akan tunjuk demo sekali. Kalau boleh cuba install AutoCAD dekat awak punya laptop. Dan cuba follow lah apa yang saya buat dekat dalam tu kan. Dekat demo yang saya demokan dalam laptop saya ni. Awak boleh follow lah. Jadi maksudnya kalau nak buat tu mungkin kena dua screen lah kot. Satu screen untuk yang saya present, satu lagi mungkin kalau awak nak ikut lah kan. Awak kena buka satu lagi laptop untuk buat AutoCAD. Yang saya present tu mungkin boleh buka kat handphone ke. Macam tu lah. Okay Okay, so Alhamdulillah kita dah habis lah kelas untuk hari ni. Dan actually saya buat ni saya terus skip kepada demo. Saya terus skip pada
cara nak buat AutoCAD. Kalau nak ikutkan saya nak kena tunjuk satu-satu dia punya apa command-command semua ni tak sempat pula kan. Jadi saya terus buat kepada exercise kat sini. So nanti next class kita buat lagi satu exercise yang mungkin susah sikit daripada ni. Awak boleh follow lah. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada sir. Tak ada? Okey, kalau tak ada, saya rasa kita boleh tamatkan kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati. Okey, so terima kasih semua kerana masuk kelas hari ini. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you sir. Okay. Salam, thank you, sir. Okay, sama.